Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada rakan-rakan seperbincangan kita pada hari ini, iaitu Ustazah Saadah bersama dengan Sharifah Nur Zahidah dan saya sendiri Sakinah binti Hassan. InsyaAllah pada hari ini kita akan perbincangkan tentang satu kod etika guru, iaitu melanggar etika guru di sekolah, iaitu berniaga di dalam sekolah. Berniaga ketika waktu sekolah. Biasa kita dengar kan, ustazah-ustazah semua. Bila kita sampai sekolah, ada yang berniaga pokok, ada yang berniaga baju dan pelbagai perniagaan ada. Bukannya di luar waktu sekolah, tapi ketika dalam sekolah dan ketika waktu sesi bekerja. Kadang-kadang ada yang terlewat masuk kelas disebabkan perniagaan tersebut. Okay, selepas ni kita akan tengok, kita akan bincangkan apa punca berlakunya guru-guru ni menjalankan perniagaan di sekolah. Kenapa guru-guru ni nak jalankan perniagaan di sekolah? Adakah tak cukup dengan gaji yang diberi? Kan kita lihat. Adakah guru-guru ni mempunyai keinginan lain sebenarnya ataupun minat yang lain. Bukannya jiwa pendidik tapi jiwa perniagaan dan terpaksa jadi seorang guru. Okey, lepas ni kita akan cuba bincangkan. Baik, pertama sekali kita lihat perbincangan ni mestilah kita lihat kepada tata tusila kod etika. Iaitu yang pertama yang semestinya kita lihat daripada kod etika yang dikuatkuasakan sebenarnya berdasarkan peraturan 4 dalam kurungan 2, iaitu seorang pegawai awam tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Sebagai contoh di sini penjawat awam iaitu guru. Guru mesti mengutamakan tugasnya adalah mengajar dan mendidik murid, iaitu di sekolah. So, guru dan tidak benarkan berniaga di sekolah. Sebagaimana kita tahu waktu persekolahan guru adalah waktu sekian, ada yang sesi pagi, sesi petang. Contoh sesi pagi bermula dari jam 6.30 pagi sehingga ke 12.30 hari. So, jadi waktu itu adalah waktu persekolahan, waktu guru bersama dengan murid. Tetapi jika guru itu tidak menjalankan amanah sebaiknya sebagai seorang guru, dia mengambil kesempatan untuk berniaga. Nanti kita akan lihat contoh-contoh perniagaan yang biasa dijalankan oleh guru-guru di sekolah. Tak semua, tapi kebanyakan guru-guru sekarang mengetepikan etika yang telah ditetapkan selama ini. Baik. Kita lihat contoh perniagaan yang dijalankan. Ini beberapa contoh, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh lain yang guru-guru di sekolah jalankan kalau kawan-kawan nak tahu. Yang pertama, bila kita lihat menjual makanan di dalam sekolah dan sewaktu sedang bekerja kepada murid dan rakan sekerja. Kalau nak tahu, rakan-rakan nak tahu, saya ada satu kisah ni. Guru menjual keropok kan, biasa kita makan keropok ringan kan, budak-budak suka gula-gula dan pelbagai lagi makanan ringan. Dia masukkan satu beg macam bakul kecil, bawa ke kelas dan menjual ke budak-budak, ke murid dalam kelas tersebut. Budak-budak suka. Dekat situ sebenarnya melanggar etika sebagai seorang guru, tapi dia mengetepikan. Mungkin ada sebab besar tapi sebenarnya adalah salah. Macam mana caranya kita akan lihat sebentar lagi, akan dikongsikan oleh ustazah kita mengenai bagaimana cara nak menambah kewangan sampingan. Baik, selain itu contoh perniagaan yang biasa dijalankan cikgu-cikgu di sekolah ni adalah MLM. Biasa kan bayar, nanti cari orang-orang bawahnya. Okey, orang bawah ni akan cari bawahnya. Yang paling sedih ada melibatkan anak-anak murid tersebut. Itu paling sedih sekali. Melibatkan anak-anak murid
yang masih menggunakan duit mak ayahnya, join bersama cikgu untuk menyertai bisnes jutawan dan sebagainya. Baik, yang terakhir sebagai contoh di sini, sebenarnya banyak lagi. Menjual baju-baju serta barangan perhiasan. Jual baju ini contohlah musim yang sangat kita nampak dalam musim perayaan kan. Rakan-rakan mesti tahu kan musim perayaan ni time ni lelah ukur badan semakin slim ke, semakin berisi ke, sebab nak ukur badan, nak nampak cantik di hari raya. Tapi di sini guru-guru telah mengambil kesempatan menjual pakaian baju-baju raya dalam waktu bekerja. Bukannya luar bekerja tapi dalam waktu bekerja, datang sekolah, menjual baju-baju, siap buka buat pameran semua. Okey, lepas tu terlupa pula masuk kelas. Ada je berlaku begitu. Bukannya tiada, ada. Sebab itu ada garis panduan kepada penjawat-penjawat awam ni melaksanakan kerja sampingan. Selain itu, kalau kata macam aktiviti-aktiviti lain, membuat tuition tanpa pengetahuan guru besar dan sebagainya, itu sebagai income diri sendiri. Sebenarnya kat sekolah kalau ada tuition tak perlu bayaran, tapi sebagai guru nak ambil income tersendiri, diorang mengenakan bayaran. Baik, kita lihat yang seterusnya iaitu punca guru berniaga di sekolah. Boleh kita serahkan kepada Ustazah Sharifah untuk kita berkongsi perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next slide. Ustazah? Ya. Next slide. Ni punca guru berniaga. Tak keluar. Ada? Belum keluar. Slide tak gerak. Oh, tak gerak. Berada di mana ni? Slide. Tak apa, saya buka. Okey, baik. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah Sakinah sudah sampaikan beberapa perkara berkenaan dengan tata susila apabila guru ni menjalankan perniagaan di sekolah. Jadi di sini saya akan sampaikan dan saya akan kembangkan berkenaan dengan punca guru berniaga di sekolah. Okey, antara punca guru berniaga di sekolah adalah yang pertama untuk menampung kos sara hidup yang tinggi. Okey, baik. Seperti mana yang kita tahu, zaman sekarang ni kebanyakannya harga barang pun semakin meningkat dan kos sara hidup, rumah sewa dan dari segi pengangkutan semuanya semakin meningkat. Jadi itu antara punca yang utama adalah disebabkan mereka ni berniaga. Jadi bukanlah maksudnya berniaga yang besar. Contohnya macam Ustaz Sakinah tadi, kita ambil contoh, ambil MLM kan, ataupun menjadi dropship. Dropship daripada mana-mana perniagaan yang macam famous lah sekarang ni, boleh katakan macam daripada jenama baju-baju yang besar, macam tu. Jadi di sinilah banyak guru-guru mengambil kesempatan untuk tambah income mereka dan biasanya mereka akan sharekan macam berkenaan dengan jualan tersebut di grup WhatsApp ataupun di Telegram di luar daripada sekolah lah. Jadi diorang akan masukkan di dalam grup WhatsApp tu dan mengambil order daripada situ. Daripada situlah jadinya mereka ni memperkembangkan mereka punya perniagaan mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin disebabkan contoh
si isteri ataupun si suami yang bekerja dan salah seorang tidak bekerja. Jadi daripada situ jugalah guru-guru ni akan mengambil inisiatif untuk menjalankan perniagaan ataupun menjalankan MLM ataupun dropship. Okey, yang tu yang kedua. Dan yang seterusnya, punca guru berniaga di sekolah yang seterusnya merasakan gaji yang diterima belum mencukupi dan tanggungan yang ramai. Okey, maksudnya begini. Gaji yang diterima oleh guru oleh setiap guru adalah berbeza mengikut grade masing-masing. Okey, kalau macam contoh grade yang tinggi maka tinggilah pendapatan mereka, dan kalau grade yang rendah adalah dia punya penyataraan gaji mereka. Jadi di situlah kalau contohnya sesuatu institusi keluarga tu ataupun bilangan ahli keluarga tu ramai, itulah menyebabkan guru-guru ni mengambil pendekatan untuk menjalankan aktiviti perniagaan ni. Sebagai contoh, ada saja guru yang membuat jualan makanan sebagai contoh. Untuk contohnya makanan bernutrisi dan dibekalkan dan dijual kepada murid-murid. Okey, kalau mengikutkan jualan tersebut kira salah lah. Dari segi tata susila kita sebagai seorang guru, walaupun makanan yang dijual kepada murid tu bernutrisi ataupun lebih berkhasiat daripada yang dijual oleh kantin sekolah, tetapi jualan tersebut tetap tidak boleh dijalankan di sekolah lah. Contohnya kalau di sekolah kita ada di kantin menjual nugget ke ataupun sausage ataupun makanan tak berkhasiat. Jadi macam guru ni datang untuk jual makanan bernutrisi, contohnya macam buah pun tidak boleh dijual di sekolah. Begitu, melainkan mendapatkan daripada jabatan lah untuk jalankan perniagaan tu, tetapi itu banyak step ataupun mungkin guru tu nak buat satu perniagaan yang lebih besar daripada MLM ataupun dropship. Okey, yang itu yang kedua. Dan yang seterusnya yang ketiga, menambah sumber pendapatan yang sedia ada. Okey, itu disebabkan dengan tanggungan yang ramai tadilah, macam yang saya kata tadi, disebabkan anak-anak yang ramai, keperluan anak-anak tu dah semakin banyak, semakin meningkat. Jadi mungkin untuk menampung kos persekolahan ataupun yuran anak-anak, belanja, jadi daripada situlah, dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih selesa. Okey, yang itu adalah punca kenapa guru ni menjalankan perniagaan di sekolah. Okay, yang tu yang untuk punca. Dan yang untuk seterusnya adalah kesan guru menjalankan perniagaan sampingan di sekolah. Apabila disebut kesan, kesannya adalah sesuatu yang merugikan ataupun sesuatu yang buruk lah, especially kepada guru tu sendiri. Jadi okey, yang di sini yang pertama saya akan kupaskan sedikit berkenaan dengan guru hadir ke sekolah adalah sekadar untuk memenuhi syarat sebagai guru. Jadi di situ kita boleh nampak guru ni dia lebih attract kepada perniagaan dia. Dia macam ni tau, biasanya bila seseorang tu terlibat dengan perniagaan dan dia mendapat pulangan yang orang kata pulangan yang memberi besarlah ganjaran kepada dia, jadi dia akan rasa seronok dan dia akan rasa macam nak lagi. Okey, benda ni pernah berlaku di kalangan rakan-rakan saya sebelum ni. Ada juga mempromot barang semua dan dia pun macam seronok. Tapi setakat ni tidak pernahlah memberi kesan kepada pembelajaran atau pengajaran dia. Tetapi dia akan memberi macam kesan kepada guru-guru di samping dia tu. Okey. Kemudian yang kedua, guru mengajar sekadar memenuhi masa diperuntukkan sahaja. Jiwa pendidik tidak bersama.
Okey, maksudnya di sini uh, bila bila seronok rasa berniaga tu, jadi apabila tugasan yang diberi, mungkin guru-guru ni akan membuat sekadar ala kadar sahaja, ataupun ada tugasan yang belum disiapkan, ada tugasan yang dia buat, itu yang guru ni semakin menurun. Itulah kesan peniaga ni, dia seronok, tapi untuk kerja hakiki tu yang akan memberi implikasi yang besar pada di dalam ada tata susila dia, ada akta kan. Jadi sebagai seorang guru, kalau boleh tidak boleh dipanggil untuk ke integriti lah. Sebagai bila dah masuk integriti tu, jadi permasalahan yang besarlah kepada guru tu. Itu kesan guru lah dalam perniagaan ni. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, daripada ibu bapa akan menimbulkan tanggapan negatif kepada pihak sekolah. Okey, jadi yang itu pun satu jugalah. Banyak sebenarnya, bukannya daripada ibu bapa saja, daripada pihak kantin. Jadi kantin ni pernah juga berita harian online keluar pada 6 Oktober tahun 2020 tekan bahawa guru yang berniaga di sekolah, dia akan memberi saingan kepada pengusaha-pengusaha kantin. Jadi pengusaha-pengusaha kantin dia memang akan berasa macam tergugat lah apabila guru-guru berniaga di sekolah. Contoh macam saya katakan tadi, guru menjual makanan yang bernutrisi. Contoh kita. Jadi daripada situ dia akan menggugat pengusaha-pengusaha kantin ni dan mereka punya pendapatan semakin menurun. Contohnya macam guru-guru open order ke, okey siapa nak hari ni, siapa nak nasi lemak, siapa nak mi goreng, contoh begitu. Okey, banyak yang berlaku, perkara-perkara ni sebenarnya ada berlaku tetapi tidak diwar-warkan kepada luar. Itulah kesan daripada guru-guru yang berniaga di sekolah. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang guru-guru ni dia akan letakkan di, sekarang ni zaman media masa, zaman online semua kan. Jadi di WhatsApp status, okey, guru akan update apa perniagaan yang diorang jalankan. Di Telegram, apa perniagaan yang diorang jalankan. Jadi daripada situ anak-anak murid akan boleh lihat ataupun ibu bapa boleh nampak, oh maksudnya guru ni boleh berniaga di sekolah, maksudnya guru ni ada kerja lain. Okey, maksudnya persepsi mereka tidak cukup ke gaji guru untuk menampung kehidupan mereka sampaikan guru-guru perlu berniaga. Okey, itu yang persepsi ataupun kesan buruk lah daripada masyarakat luar kepada guru. Nak pula sekarang seperti yang saya katakan tadi, dengan ada MLM, dengan ada dropship. Jadi daripada situ memang mudahlah untuk guru mendapatkan hasil jualan daripada situ. Berbanding dengan guru ni membuat ataupun membina syarikat. Itu berbezalah. Okey, itu saja daripada saya untuk punca kenapa guru ni berniaga dan kesan daripada perniagaan tersebut kepada guru tu. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya serahkan kepada Ustazah Saadah untuk sampaikan isi yang seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada rakan pembentang saya, Sakinah binti Hasan dan Ustazah Sharifah Nur Zahidah binti Syed Adnan. Seterusnya saya akan memberi penerangan lah berkaitan dengan tajuk tajuk kita pada hari ini ialah guru menjalankan perniagaan. Kan, jadi saya akan membentangkan sedikit tentang antara contoh ataupun contoh yang boleh dilakukan oleh inilah guru sebagai kerjaya sampingan yang dibenarkan lah.
Okey, jadi Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan surat keliling perkhidmatan bilangan 1 pada tahun 1999. Ianya adalah bertujuan untuk memantau ataupun memberi kebenaran lah kepada para guru ni untuk melibatkan diri dengan kerjaya-kerjaya sampingan. Okey, sebelum saya masuk pada contoh, saya terangkan sedikitlah beberapa perkeliling yang telah digariskan supaya para guru ni dibenarkan untuk melaksanakan atau membuat kerja-kerja sampingan selain daripada tugas sebagai seorang guru. Tetapi ada dia punya syarat ataupun perkeliling. Okey, yang pertama, kerja sampingan yang dilaksanakan oleh guru itu tidak mengganggu tugas rasmi. Okey, tugas rasmi, tugas kita lah sebagai warga pendidik. Maksudnya kerja sampingan yang kita nak pilih tu syarat dia tidak mengganggu tugas-tugas rasmi kita. Contoh tugas rasmi kita ialah mendidik, mengajar ataupun seandainya ada panggilan-panggilan daripada kita punya ketua jabatan. Jadi kerja sampingan ni kita tidak dahulukan ataupun kita tidak letak tepilah tugas rasmi kita sebagai seorang pendidik ni. Kerja sampingan kita ni tidak boleh mengganggu tugas rasmi kita sebagai pendidik ataupun guru di sekolah. Okey. Yang kedua, tidak dibenarkan kita menggunakan peralatan pejabat ataupun sekolah untuk melaksanakan kerjaya sampingan yang kita pilih. Contoh macam cikgu-cikgu nak buka tuition. Jadi tak boleh kita kata kita ambil kelas yang kita ada di sekolah untuk kita jalankan tuition yang berbayar yang kita punya. Okey, itu adalah antara perkeliling lah, maksudnya guru kalau mau kerjaya sampingan mesti kerjaya tu tidak mengganggu ataupun tidak menggunakan peralatan-peralatan yang ada di pejabat ataupun di sekolah. Okey, seterusnya guru-guru yang terlibat dengan apa-apa sahaja kerjaya sampingan ni mesti terikat dengan perkeliling dan syarat-syarat peraturan 5 dalam kurungan 3 iaitu peraturan-peraturan pegawai awam dalam bidang kelakuan dan tata tertib 1993. Di situ disebutkanlah bahawa tidak melakukan aktiviti dalam waktu pejabat. Okey, kerjaya sampingan tu mesti tidak dilaksanakan dalam waktu pejabat. Macam tadilah sahabat-sahabat saya dah sebutkan, contoh macam cikgu tu dia nak jual makanan, tak bolehlah dia jual waktu persekolahan, waktu rehat dia jual makanan pada pelajar. Ataupun contoh macam sewaktu penyerahan buku rekod pelajar pada ibu bapa, tiba-tiba diselitkan tentang jualan dia lah pada ibu bapa. Itu tak boleh. Maksudnya semasa dalam tempoh pekerjaan ataupun semasa dalam menjalankan tugas rasmi ni, para pendidik ni dia mesti hanya menjalankan tugas dia dan tidak menyelitkan sebarang aktiviti jual beli dan sebagainya lah dengan ibu bapa. Okey, seterusnya juga tidak menjejaskan kegunaan sebagai seorang penjawat awam. Okey. Seterusnya tidak boleh bercanggah dengan kepentingan jabatan ataupun tidak sejajar dengan kedudukan anda sebagai pegawai awam. Okay, kita tahulah pegawai awam ni dia ada kriteria dia, tidak boleh menyalahi kriteria, tidak boleh menyalahi peraturan kelakuan dan tata tertib. Jadi sepatutnya sebagai seorang warga penjawat awam ataupun pegawai awam ataupun sebagai kitalah pendidik, kerjaya sampingan yang dipilih mestilah tidak berlanggar atau bercanggahan dengan kedudukan kita sebagai seorang pegawai awam. Okey, antara contoh-contoh kerjaya sampingan yang sebagai seorang guru lah yang dibenarkan boleh
buat sebagai tambahan kewangan. Contohnya guru mengajar di pusat tuition. Okay, yang penting mesti mengajar, boleh mengajar tapi di pusat tuition sendiri, bukan tidak menggunakan kelas, tidak menggunakan peralatan sekolah lah. Okay, guru mengajar di pusat tuition ataupun IPT mana-mana yang berdekatan. Syarat dia mesti di luar waktu bekerja. Tidak boleh guru melebihkan kerjaya sampingan dia, melebihi tugas hakiki dia lah sebagai seorang pegawai awam dan seorang pendidik di sekolah. Okay, seterusnya antara contoh lain juga guru boleh untuk menjadi seorang pemandu Grab, teksi ataupun pengangkutan awam. Tapi syarat dia mesti selain daripada waktu persekolahan. Contoh macam dia sesi pagi, dia buat sesi petang. Tapi syarat dia mesti contoh seandainya ketua jawabatan memanggil untuk mesyuarat dan sebagainya, dia tidak boleh menjadikan kerjaya sampingan itu sebagai halangan untuk dia memenuhi ataupun menyahut panggilan bekerja daripada ketua jabatan dia. Okay, antara contoh lagi kerjaya sampingan yang boleh dibuat berniaga di kios, pasar malam ataupun membuka kedai sendiri di luar waktu bekerja. Contoh Sabtu Ahad dia buka kedai makan. Syarat dia mesti di luar waktu kerja lah. Okey. Sebagai kesimpulan, saya simpulkanlah sedikit. Sebagai seorang guru yang profesional, kita ni tidak sepatutnya mengabaikan tugas hakiki kita ni sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Okey, kerja sampingan adalah sebagai tambahan kewangan sahaja. Boleh dilakukan di luar waktu persekolahan. Dan seorang pendidik ni, kita ni tergolong sebagai seorang penjawat awam. Jadi kita ni tertakluk juga kepada peraturan dan perintah am kerajaan. Jadi sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang pendidik, lagi-lagi pendidik yang kita ni pendidik dan penjawat awam lah. Kita perlulah memohon kebenaran. Sebaik-baiknya kita memohon kebenaran daripada ketua jabatan kita untuk melakukan kerja sambilan untuk menambah pendapatan. Maksudnya kita maklumkanlah apa-apa kita maklumkan untuk sekurang-kurangnya ketua jabatan kita tahu apa yang kita lakukan. Okay. Dan kelulusan daripada ketua jabatan pun hanya diberikan seandainya kerja sambilan itu tidak bercanggah dengan peraturan yang ditetapkan. Contoh kerja tu mestilah tidak dilakukan dalam waktu bekerja dan kerja sampingan tu tidak menjejaskan tugas hakiki kita sebagai seorang guru dan sebagai seorang penjawat awam. Maksudnya kerja tu tidak melanggar kredibiliti kita, tidak melanggar etika kita lah sebagai penjawat awam dan seorang guru. Okay, jadi itu sahaja daripada saya lah. Seterusnya saya serah semulalah kepada sahabat. Okey, terima kasih kepada Ustazah Saadah dan juga Ustazah Sharifah kerana bersudi berkongsi dengan kita semua ni mengenai perbincangan pelanggaran etika sebagai seorang guru khususnya kan. Okey, sebagai seorang guru. Kerana guru ni sebenarnya besar tanggungjawab dia. Itu kepada pelajar, kepada sesama guru sendiri dan juga pada komuniti yang terdekat. Di situ tanggungjawab guru sangat besar, tapi kadang-kadang guru ni ada sesetengah guru mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Baik, sebagai seorang guru yang profesional, kita harus jalankan aktiviti sebagai tambahan kewangan kita dengan cara yang betul. Okey, setakat itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Macam mana dengan Ustazah Sharifah dan Saadah, ada apa-apa nak ditambah dan berkongsi pada perbincangan kita pada hari ini? Kalau ada, silakan.
Tiada, rasanya setakat tu saja. Okey, Sada adakah? Kalau untuk informasi tiada lah, tapi kalau ikut pada realiti lah, macam sahabat-sahabat guru kita kat sekolah pun ada juga kan menjual, tapi sesama guru lah, maksudnya tidak melanggar waktu kerja, sekadar sekadar ambil order macam tu lah, maksudnya tak melanggar etika kerja dan tidak melanggar etika sebagai seorang guru dan Adakah perniagaan tu mengundang rasa kurang selesa di kalangan guru? saya rasa okey, kalau maksudnya perniagaan yang dijalankan sahabat-sahabat guru, sesama guru setakat ni memudahkan lah sebenarnya, memudahkan lagi guru-guru lain Mau saling memerlukan antara satu sama lain ya. betul. Ya, Tapi betul. tidak melanggar lah waktu persekolahan, maksudnya waktu pengajaran, PDP. Okey. Ada apa lagi nak tambah? Ustazah Sharifah? Okey. Okey, baik. Okey. Kita tamatkanlah perbincangan kita pada waktu ini. Mungkin akan datang kita akan bersua lagi untuk perbincangan kita pada lain tajuk. Mungkin tajuk akan lebih menarik. Mungkin apa dia guru, sebagai guru macam mana guru nak jadi seorang yang begitu profesional. Mungkin akan datang, tapi ini pun antara kriteria sebagai guru yang profesional. Baik, kita akan bertemu lagi insyaAllah di lain hari. Di sini yang saya tutup kita punya perbincangan pada ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.